Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita bersambung belajar mengenai iman. Iman bertumbuh dengan mendengar ayat Tuhan. Ya. Kita tahu bila kita percaya, kita mau mendengar ayat Tuhan. Ya. Dan bagaimana kita boleh mendengar ayat Tuhan? Ya. Ayat Tuhan datang, iaitu firman Tuhan datang dalam keadaan ditulis, iaitu dalam Alkitab. Ya. Dan satu lagi, firman Tuhan datang bila Tuhan mengucap. Ya. Mengucap melalui nabi-nabi, rasul-rasul, dalam mimpi, dalam berbagai-bagai cara. Tuhan masih mahu berhubung dengan kita supaya kita tahu hasrat Tuhan. Ya. Dalam Kisah Rasul-Rasul babak 17 ayat 11. 17 ayat 11 dia berkata, fikiran orang di situ lebih terbuka daripada fikiran orang di Tesalonika. Mereka suka sekali mendengar perkabaran tentang Yesus, dan tiap-tiap hari mereka mengkaji Alkitab untuk mengetahui sama ada ajaran Paulus itu benar. Ya. Bila mereka mengkaji Alkitab, iaitu perjanjian lama, ya, kerana pada masa itu sudah ada perjanjian lama, ya, dan mereka boleh mengkaji Alkitab untuk mengetahui sama ada ajaran Paulus itu benar atau tidak. Ya. Kita juga tahu bahawa perjanjian baru, ya, pada masa itu tidak ada lagi, ya. Dan bagaimana firman Tuhan boleh diucap, ya, melalui rasul-rasul dan juga melalui mimpi, melalui penglihatan, ya. Dalam 1 Tesalonika babak 2 ayat 13 berkata, kami mempunyai alasan lain yang menyebabkan kami sentiasa bersyukur kepada Allah. Ketika kami menyampaikan perkabaran Allah kepada kamu, kamu mendengar dan menyambutnya bukan sebagai perkabaran daripada manusia, tetapi sebagai perkabaran daripada Allah. Ya. Memang perkabaran itu daripada Allah. Allah bekerja dalam diri kamu yang percaya kepada Kristus. So, ada orang yang boleh menyampaikan perkabaran Allah kepada kita. Itulah dia bermaksud firman itu diucap oleh Tuhan. Bila kita menerima ayat Tuhan, kita mahu melakukan apa yang diperintah oleh Tuhan. Kerana ayat Tuhan ini membolehkan kita berkhotbah. Dan orang yang berdakwah dan mengucapkan ayat Tuhan ini adalah diberi anugerah oleh Tuhan untuk mengucapnya, kerana ayat Tuhan itu adalah ayat yang hidup. Ya. Dan bila kita mendengar dan membuatnya, ia memberi berkat kepada kita. Ya, sungguh baiknya. Ya. Dalam
Kisah Rasul-Rasul babak 3 ayat 6. Dia berkata mengenai satu cerita. Babak 3 ayat 6. Petrus berkata kepada orang itu, "Aku sama sekali tidak mempunyai wang. Tetapi apa yang ada pada aku akan aku berikan kepada kamu. Dengan kuasa Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." So dia memerintah, Petrus memerintah orang itu yang lumpuh itu berjalanlah. Ya. Dan Petrus berkata, "Wang aku tidak ada, tetapi apa yang ada pada saya berikan kepada kamu." Ya. Itulah kita mesti faham. Kita mesti ada benda daripada Tuhan supaya kita boleh memberi kepada orang lain. Macam Petrus berkata, dia ada kuasa, ya, kerana dia percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus, dan kuasa itu diberikan kepadanya kerana iman dia. Dia percaya kepada Tuhan, kerana Tuhan itu ada kebolehan. Ya. Dan dia berkata, "Berjalanlah." Dan orang itu mengikut apa yang dikatakan oleh Petrus. Ya. Semacam ayat itu adalah datang daripada Allah. Itulah bermakna ayat Tuhan, firman Tuhan diucap. Ya, Roh Kudus boleh membawa kita kepada keadaan itu. Ya, dan bila ayat Tuhan diucap melalui seseorang, ya, ia menjadi kuasa. Ya, so kita mesti tahu bahawa pada masa ini, pada tahun ini, pada hari ini, pada saat ini, Tuhan masih boleh berucap kepada kita. Dan bila Tuhan berucap, ayatnya tidak akan keliru dengan ayat Alkitab. Ya. Sekian, terima kasih. Shalom.